Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hazika Kila binti Zulkifli, BQ 2311075 akan membentangkan tentang konsep musyarakah. Musyarakah dari segi bahasa berasal daripada perkataan syirkah yang bermaksud percampuran harta, dan dari segi istilah, musyarakah ni iaitu kontrak perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk berkongsi modal, usaha dan keuntungan dalam perniagaan. Manakala konsep musyarakah dalam Islam, dia bermaksud kerjasama dua orang atau lebih yang berkongsi modal, usaha dan tanggungjawab untuk menjalankan perniagaan itu secara halal, di mana keuntungan dibagi berdasarkan persetujuan, manakala kerugian biasanya ditanggung mengikut kadar sumbangan modal. Dan di sini terdapat dalil Al-Quran, yakni dalam surah As-Sad ayat 24 yang berisi tentang perintah melakukan kerjasama dengan keadilan, dan juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang prinsip kejujuran dan amanah dalam perkongsian. Dan yang terakhir, ciri-ciri. Ciri-ciri masyarakat terdapat 4. Yang pertama, di mana semua rakan kongsi menyumbang modal, dan yang kedua, semua rakan kongsi mempunyai hak untuk mengurus perniagaan, dan yang ketiga, keuntungan dibahagi mengikut persetujuan, dan yang terakhir, kerugian dibahagikan mengikut kadar modal yang disumbangkan. Baiklah, seterusnya saya Emelisa Amira, BQ 23110066. Saya akan menerangkan outline berkenaan konsep musyarakah dan mutanakisah. Di dalam outline ini saya akan memberi definisi musyarakah mutanakisah serta perbezaan antara musyarakah dengan musyarakah mutanakisah. Baiklah, dari segi bahasa, musyarakah ialah berasal daripada perkataan Arab iaitu syirkah ataupun syarikah yang bermaksud sekutu atau percampuran dua bahagian harta sehingga tidak dapat dibezakan lagi. Manakala mutanakisah berasal daripada perkataan yatanakisu, tanakis, tanakisan, mutakisun yang bermaksud mengurangi secara bertahap. Dari segi istilah, musyarakah mutanakisah ini adalah musyarakah ataupun syirkah yang kepemilikan aset iaitu barang atau modal salah satu pihak iaitu syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Secara ringkasnya, musyarakah berkongsi modal dan untung rugi. Manakala musyarakah mutanakisah pula berkongsi dahulu, kemudian seorang membeli bahagian seorang lagi sehingga menjadi milik penuh. Seterusnya ialah perbezaan musyarakah dan musyarakah mutanakisah. Musyarakah ialah kerjasama atau perkongsian biasa, tiada akad tambahan, pemilikannya kekal serta digunakan untuk perniagaan. Manakala musyarakah mutanakisah, pemilikannya berkurang secara berperingkat, ia gabungan antara musyarakah, ijarah dan jual beli, pemilikannya berpindah kepada pelanggan dan digunakan untuk pembiayaan rumah serta aset. Baik, untuk slide ini saya akan terangkan bagaimana musyarakah mutanakisah diaplikasikan dalam perbankan Islam, terutama dalam pembiayaan rumah dan aset. Pada permulaannya, bank dan pelanggan ni akan berkongsi pemilikan aset. Contoh, pelanggan ni mau beli rumah, jadi bank akan memiliki sebahagian daripada rumah tu dan pelanggan sebahagiannya. Jadi lepas tu pelanggan akan buat dua jenis pembayaran. Yang pertama, bayaran untuk beli bahagian pemilikan bank pada rumah tu, dan satu lagi bayaran sewa, sebab pelanggan masih gunakan bahagian yang dimiliki oleh bank. Jadi semakin lama bahagian bank ni akan makin berkurang dan akhirnya pelanggan akan menjadi pemilik penuh kepada rumah atau aset tersebut. Okay, daripada konsep tadi kita boleh nampak yang kenapa musyarakah mutanakisah ni jadi antara pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan Islam. Secara mudahnya, ia menjadi alternatif untuk kepada pinjaman konvensional sebab pembiayaan ni bukan berasaskan pinjaman tapi berasaskan perkongsian pemilikan aset sebenar antara bank dengan pelanggan. Selain itu, konsep ni juga jadikan kedua-dua pihak berkongsi risiko. Sebab itulah dia lebih adil dan selaras dengan prinsip syariah kerana tidak melibatkan unsur riba. Jadi kaedah ni sangat sesuai digunakan untuk pemilikan aset yang bernilai tinggi seperti rumah, kedai atau bangunan komersial. Pelanggan dapat memiliki aset tersebut secara berperingkat sehingga akhirnya menjadi pemilik sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wajah binti Timbang, nomor matriks BQ23110077. Saya akan menerangkan mengenai mekanisme operasi musyarakah mutanakisah, yaitu kaedah pembayaran pembiayaan Islam yang berasaskan perkongsian pemilikan antara pelanggan dan bank bagi memiliki aset seperti rumah atau kendaraan. Mekanisme ini melibatkan 3 akad utama, yaitu akad musyarakah, ijarah, dan bai'. Pertama, pelanggan dan bank memasuki akad musyarakah, di mana kedua-duanya menyumbang modal untuk membeli aset tersebut. Sebagai contoh, pelanggan menyumbang 20%, manakala bank menyumbang 80%. Seterusnya, bank menyewakan bagiannya kepada pelanggan melalui akad ijarah, dan pelanggan membayar sewa atau ujrah kepada pihak bank. Dalam masa yang sama, pelanggan membeli pegangan bank secara beransur-ansur melalui akad bai'. Oleh itu, pegangan bank semakin berkurang manakala pegangan pelanggan semakin bertambah. Apabila semua pembayaran selesai, pemilikan penuh aset akan berpindah kepada pelanggan dan kontrak musyarakah mutanakisah tamat. Kesimpulannya, pembiayaan ini menekankan unsur perkongsian keadilan sekaligus membezakannya daripada pembiayaan konvensional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Suhaila binti Muda yang memegang nombor matriks BQ23110068. Baiklah, saya akan menyambungkan pembentangan dengan menerangkan kajian kes aplikasi musyarakah mutanakisah dalam perbankan Islam. Di sini saya menggunakan 2 bank, iaitu Bank RHB Islamic dan Afin Bank. Untuk RHB Islamic Bank Equity Home Financing I, aplikasi musyarakah mutanakisah diaplikasikan dengan bank dan pelanggan membeli rumah secara bersama. Jadi, sebahagian besar rumah tu akan dimiliki oleh bank dan hanya sebahagian kecil yang akan dimiliki oleh pelanggan. Pelanggan yang menyewa bahagian milik bank tu dinamakan konsep sebagai ijarah, iaitu sewaan. Setiap bulan, pelanggan bayar sewa, beli sedikit bahagian daripada bank. Jadi, pemilikan bank tu akan semakin berkurang secara berperingkat dan akhirnya rumah itu akan menjadi milik penuh kepada pelanggan tersebut. Seterusnya, yang kedua adalah Bank Afin Bank. Afin Home Invest I. Di sini, musyarakah mutanakisah diaplikasikan dengan bank dan pelanggan tu membeli hartanah secara bersama. Jadi, pelanggan akan membayar deposit kecil dan lebihan biayaan baki tersebut akan dibayar oleh bank. Jadi, pelanggan akan menyewa bahagian milik bank dan membeli unit bank tu sedikit demi sedikit setiap bulan. Jadi, pemilikan bank tu akan semakin berkurang dan akhirnya pelanggan akan memiliki rumah itu secara sepenuhnya. Baiklah, untuk persamaan aplikasi musyarakah dan mutanakisah ni, kedua-dua bank ini menggunakan musyarakah dan mutanakisah, serta bank dan pelanggan tu terlibat sekali untuk berkongsi rumah, serta mempunyai ijarah, iaitu sewaan, dan pemilikan penuh yang berpindah kepada pelanggan, serta cara tersebut adalah patuh syariah dan tiada unsur riba. Untuk perbezaannya pula, dari aspek fokus pembiayaan, RHB ni ia menumpukan kepada pembiayaan pembelian rumah kediaman, manakala Afin ni ia menawarkan pembiayaan untuk pembelian serta pembinaan rumah. Untuk struktur produk, RHB struktur produk yang lebih ringkas dan tertumpu kepada pembiayaan rumah, manakala Afin ia menawarkan beberapa pilihan produk yang memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza. Dan sasaran pelanggan untuk RHB pula, ia sesuai untuk pelanggan yang mahukan pembiayaan yang mudah dengan standard, manakala Afin ia sesuai untuk pelanggan yang memerlukan lebih banyak pilihan dalam pembiayaan hartanah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayan Kunarini binti Mako Muhammad Narizam, Nometrix BQ 231601115. Hari ini saya akan membentangkan tentang penilaian syariah terhadap aplikasi musyarakah mutanakisah dalam perbankan Islam. Bagi status pemantauan syariah, musyarakah mutanakisah ini ia merupakan instrumen pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah kerana berasaskan akad yang diharuskan oleh syarak. Bagi konsep ini, ia menggabungkan 3 akad utama, iaitu musyarakah sebagai perkongsian, ijarah sebagai sewaan, dan bai ataupun jual beli bahagian pemilikan secara berperingkat. Selain itu, konsep ini juga ia bebas daripada unsur riba, gharar yang berlebihan dan maisir. Maisir itu ialah judi. Bagi keuntungan bank, ia diperoleh melalui sewaan dan pemindahan pemilikan aset. Ia bukannya melalui faedah pinjaman. Oleh itu, musyarakah mutanakisah ini ia menepati prinsip perkongsian risiko dan keuntungan serta diiktiraf sebagai instrumen pembiayaan patuh syariah. Seterusnya, perbezaan antara pembiayaan konvensional dan musyarakah mutanakisah. Jika dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, musyarakah mutanakisah ini ia lebih menekankan konsep perkongsian. Maksudnya, bank dan pelanggan tu ia sama-sama memiliki aset seperti rumah dan kedua-duanya turut berkongsi risiko mengikut bagian pemilikan masing-masing. Selain itu, musyarakah mutanakisah ini ia tidak mengenakan faedah, interest, kerana keuntungan bank diperoleh melalui bayaran sewa dan jual beli bagian pemilikan. Ia juga berasaskan aset sebenar, jadi ia lebih menepati hukum Islam. Sebaliknya, pembiayaan konvensional adalah berasaskan pinjaman wang. Bank memberi pinjaman kepada pelanggan tersebut dan memperolehi keuntungan melalui faedah. Dalam sistem ni, risiko ni lebih banyak ditanggung oleh pelanggan, yang mana hubungan antara bank dan pelanggan ni hanyalah sebagai pemberi pinjaman dan peminjam. Ringkasnya, musyarakah mutanakisah ni ia lebih adil kerana bank dan pelanggan berkongsi pemilikan serta risiko, manakala pembiayaan konvensional lebih tertumpu kepada pinjaman dan faedah. Dan bagi kesimpulan, musyarakah mutanakisah ni ia merupakan instrumen pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah kerana berteraskan konsep perkongsian, keadilan dan pemilikan yang jelas. Walaupun terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaannya, konsep ini masih dilihat sebagai model pembiayaan yang selari dengan maqasid syariah, di mana aplikasi musyarakah mutanakisah ni ia perlu diteruskan dan diperkasakan bagi menyokong pembangunan sistem kewangan Islam yang lebih cekap, telus dan beretika.